Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam mesra. Bersua kita di arena MBSJ bagi menyaksikan minggu seterusnya bagi FS Women Super League 2024. Pertembungan yang amat menarik untuk kita saksikan pada malam ini. Pertembungan di antara Stenen yang akan turun menentang Japan Malaysia FC. Ini adalah formasi yang akan diturunkan oleh Musnalizan 451, masih mengekalkan formasi yang diturunkan pada perlawanan minggu pertama. Saksikan pula FC Japan Malaysia dengan posisi normal 4-3-3. Baik, sudah pun dimulakan tiupan whistle separuh masa yang pertama. Pertembungan di antara Stenen FC dan juga FC Japan di minggu yang kedua dalam kumpulan A ini. Natasha, lihat larian pantas yang dipamerkan Imanina. Masih lagi dalam kawalan, berjaya Imanina lepas. Hanya tolakan perlu dilakukan, cantik tolakan, namun lemah, cantik jadi kejaringan. Di saat kali pertama terkena kaki benteng pertahanan, namun dia datang, Priyanka, untuk meletakkan gol pertama bagi Japan Malaysia. Ya, satu jaringan yang cukup baik Adi dihasilkan oleh Japan Malaysia. Namun kredit untuk Imanina. Perhatikan bagaimana acahan untuk memperdayakan unit Tunsai di bahagian pertahanan sebelum tolakan ini dengan 3 pemain meluru ke arah bola yang akhirnya berjaya ditolak masuk oleh Priyanka Kurunathan. Seperti kita perkatakan, Stenen mampu untuk bertahan, namun approach sebegini sememangnya sukar Malaysia secara tiba-tiba tadi Adi, dengan kita mahu melihat lebih banyak serangan demi serangan dilakukan oleh mereka. Adrina sekali lagi melepaskan percubaan, kali ini terkena palang. Dia mencuba dari luar kotak penalti. Dan kad kuning dilayangkan kepada Ayuni. Mungkin ada rempuhan yang berlaku ke atas Adrina dalam keadaan percubaan yang cukup baik ini. Ya, satu terjahan yang agak lewat dari Ayuni sememangnya perlu diberikan layangan kad kuning oleh pengadil. Namun di sinilah Adrina dengan keberanian untuk mencuba dari luar kotak penalti. Kita tahu pemain ini mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti itu dan beliau membuktikannya. Namun segalanya bermula dari kesilapan dari sepakan gol ini agak lemah yang dilakukan dan hampir dihukum. Dan akhirnya Ayuni dengan satu tackle yang sememangnya cukup lewat. Imanina, cantik lorongan untuk dapatkan Priyanka. Hanya perlu melakukan satu placing, cantik dribbling dari Priyanka. Namun the save yang cukup baik daripada Ainul untuk mendapatkan Afikah. Di sini kita saksikan sekali lagi bagaimana Imanina dengan lorongan untuk mendapatkan Priyanka. Dribbling di sini berjaya menewaskan seorang pemain pertahanan. Namun tolakan kali ini, jika ditolaknya ke sebelah. Baik dari Imanina, pergelutan dalam kawasan penalti. Clearance yang kurang kemas, namun ada rembatan cantik daripada Tanisha. Menggegar gawang Japan Malaysia untuk gol yang kedua mereka. Di luar kotak penalti, beliau menanti sahaja peluang untuk melepaskan rembatan. Clearance lemah yang dilakukan, namun beliau tenang untuk melepaskan rembatan di kaki kanan Tanisha. Gol kedua ataupun gol ketiga peribadinya dalam kempen WSL 2024 ini. Ya, satu jaringan yang berpunca dari hantaran yang cukup baik dari Imanina. Kemudiannya pertahanan Stenen untuk mereka setakat ini rendah, namun berjaya dirampas Nur Azira. Satu percubaan Nur Azira tidak berjaya mendapatkan Zarah yang menanti di sebelah kanan. Ya, satu hantaran yang tidak menjadi pada mulanya, sedikit rendah, namun kredit untuk Azira yang bertungkus lumus untuk melakukan rampasan sebelum melepaskan satu rembatan yang juga baik. Tampanan dilakukan terus kepada Priyanka. Larian di sebelah kiri untuk Imanina. Ada ruang untuk lepaskan rembatan. Imanina, follow up yang dilepaskan, tidak terdaya. Masih lagi Hosokawa. Kekalutan di dalam kawasan penalti, diambil kesempatan itu untuk Hosokawa meledak gol yang ketiga. Pemain yang baru saja dibawa masuk untuk Japan Malaysia terus berada di hadapan. Ya, kredit untuk Imanina dengan gerakan solo dan satu percubaan. Kemudiannya tampanan yang melantun di hadapan pintu gol itu tidak dapat dikeluarkan sekali lagi oleh pertahanan dengan lebih pantas. Dengan Adrina yang turut terlibat memberikan cabaran. Perhatikan bagaimana percubaan di sudut-sudut sempit sebelum muncul Hosokawa Shiori. Pertukaran yang membuahkan hasil. WSL 2024 untuk Zarah.
Satu percubaan Zara, meliar melewati palang gol sedikit saja. Namun percubaannya cukup positif, Eddie. Ya, satu keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Zara untuk terus mencuba dari jarak yang agak baik. Namun sedikit saja melewati palang gol. Memerlukan ketepatan kerana mereka mengalami sedikit kesukaran. Hosokawa mencari ruang untuk lepaskan rembatan half volley, tidak berjaya. Pergelutan berjaya keluar, namun Hosokawa berjaya merampas bola itu. Satu percubaan Hosokawa dari luar rembatan, cukup sempurna menggegar gawang untuk gol yang keempat. Hosokawa meletakkan Jepang Malaysia terus berada di hadapan. Satu jaringan yang cukup cantik tadi. Inilah impak yang diberikan oleh pemain import ini untuk pasukan mereka dalam kekalutan di hadapan kotak penalti. Namun perhatikan bagaimana ketenangan dan juga kebijaksanaan daripada Hosokawa Shiori dengan rembatan menghala ke sudut kanan pintu gol. Dan wisi panjang dibunyikan, tamat perlawanan. Menyaksikan kemenangan kedua untuk Jepang Malaysia menewaskan Sternan dengan 4 gol berbalas kosong. Sternan sekali lagi terpaksa berputih mata dalam perlawanan yang kedua ini. Jadi tamat perlawanan, Jepang Malaysia 4, Sternan FCSA 0.